Al-Milal wa Nihal oleh Asy-Syahrastani. Fasal ketiga, As-Sifatiyah. Ketahuilah bahawa majoriti salaf mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat azaliyah seperti ilmu, berkuasa, hidup, berkehendak, mendengar, melihat, berkata-kata, agung, memuliakan, pemurah, memberi nikmat, berkebesaran dan keagungan. Mereka tidak membezakan di antara sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan. Malah mereka membicarakan dalam satu hala. Begitu juga mereka mengisbatkan sifat-sifat khabariyah seperti dua tangan dan wajah. Dan mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat itu. Tetapi mereka mengatakan sifat-sifat ini ada disebutkan melalui isyarat. Dengan itu kami menamakannya sebagai sifat khabar. Oleh kerana golongan Mu'tazilah menafikan adanya sifat-sifat, sementara golongan Salaf mengisbatkannya, maka golongan Salaf dinamakan sebagai golongan Sifatiyah dan golongan Mu'tazilah dinamakan sebagai golongan Mu'attilah. Setengah Salaf bersikap ekstrim dalam mengisbatkan sifat-sifat sehingga ke tahap menyamakan dengan sifat-sifat segala yang baharu. Sebahagian pula membataskan kepada sifat-sifat yang dibuktikan oleh perbuatan-perbuatan dan yang diceritakan oleh khabar. Oleh demikian, mereka telah terbahagi kepada dua kumpulan. Ada di kalangan mereka yang mentakwilkan khabar itu dalam bentuk yang lafaz itu berkemungkinan membawa maksud yang mereka takwilkan. Di kalangan mereka ada yang bertawakuf dalam melakukan takwil dan berkata, berdasarkan kepada akal kami mengetahui Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Oleh itu, dia tidak sama sedikit pun dengan makhluk-makhluk dan makhluk-makhluk tidak menyamainya sedikit pun. Dan kami berpegang kepada kefahaman ini. Akan tetapi, kami tidak mengetahui makna lafaz yang datang tentangnya seperti firman Allah yang bermaksud iaitu Ar-Rahman yang bersemayam di atas arash. Aku telah ciptakan dengan dua tanganku dan Tuhanmu pun datang sedangkan malaikat berbaris-baris. Kami tidak ditaklifkan untuk mengetahui tafsiran dan takwilan ayat-ayat ini. Malah apa yang ditaklifkan ialah supaya beriktikad bahawa tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada sesuatu yang seumpamanya. Perkara tersebut itu telah kami isbatkannya dengan yakin. Kemudian sekumpulan golongan mutakhir menambah apa yang dikatakan oleh para salaf. Mereka mengatakan adalah mesti memahamkan sifat-sifat itu berdasarkan zahirnya. Lantas mereka terjebak dalam melakukan penyamaan di mana ia bercanggahan dengan apa yang diiktikadkan oleh salaf. Sesungguhnya melakukan penyamaan adalah satu tindakan pengalihan yang tulen berlaku di kalangan orang yang Yahudi, tetapi bukan kesemua mereka. Malah di kalangan qari mereka mendapati dalam Taurat terdapat banyak lafaz yang menunjukkan yang demikian. Kemudian dalam syarat ini, golongan Syiah pula terjebak dalam pelampauan dan peremehan. Pelampauannya ialah dengan menyamakan setengah imam mereka dengan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Suci. Peremehan pula ialah dengan menyamakan Tuhan dengan salah satu daripada makhluk. Apabila munculnya golongan Mu'tazilah dan ahli kalam di kalangan salaf, sesetengah kumpulan Rafidhah telah merujuk semula daripada berpandangan dengan fahaman yang melampau dan meremehkan, dan mereka telah terjebak dalam fahaman Mu'tazilah, sementara segolongan salaf pula telah cuba untuk melakukan penafsiran yang zahir sehingga mereka terjebak dalam tashbih. Adapun golongan salaf yang tidak mengambil peduli untuk melakukan pentakwilan dan tidak bertujuan untuk melakukan tashbih. Antara mereka ialah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau mengatakan, bersemayamnya Allah adalah diketahui, caranya tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib, dan menanyakan tentangnya ialah bid'ah. Begitu juga Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri, Daud bin Ali Al-Isfahani dan golongan yang mengikuti mereka. Apabila sampai zaman Abdullah bin Sa'id Al-Kilabi, Abu Abbas Al-Qalansi,
Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Mereka ini termasuk dalam golongan salaf, namun mereka telah berkecimpung secara langsung dalam ilmu kalam dan menyokong akidah-akidah salaf dengan hujah-hujah berbentuk kalam dan dalil-dalil usul. Sebahagian mereka mengarang kitab dan sebahagiannya mengajar, sehinggalah berlangsung perdebatan antara Abul Hasan dengan gurunya dalam beberapa persoalan tentang as-salah wal aslah, menyebabkan mereka tidak sehaluan. Al-Ash'ari telah cenderung kepada kumpulan ini, lalu menyokong pandangan mereka melalui kaedah ilmu kalam sehingga menjadi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Lalu berpindahlah pengenalan sifatiyah kepada pengenalan al-Ash'ariyah. Oleh kerana golongan al-Musyabbihah dan al-Karramiyah termasuk dalam kumpulan yang mengisbatkan sifat-sifat, maka kami golongkan mereka dalam kumpulan as-sifatiyah.